Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mursyidul Am Pak Rakam Besar yang dikasihi Tuanku Yang Aziz, dikasihi Presiden PAS, sahabat saya Tuanku Sahadiawang, pemimpin PAS, Ibu Pa dan kawan-kawan keadilan DAP yang hadir, akan saya calon parlimen kita di Kuala Terengganu, Wain Indut, kawan-kawan semua. Kita bersyukur kepada Allah Taala dapat bersama-sama pada malam ini. Memang seperti mana disebut sudah pengusi, saya tiba di Kuala Lumpur dari Ankara, Turki jam 3:30 petang tadi, dan terus ke Kuala Terengganu untuk membantu calon PAS dan memastikan insya-Allah kemenangan besar PAS dan pertukaran. Saya di luar di Turki beberapa hari, walaupun saya tak boleh nyatakan tokoh-tokoh ditemui secara rasmi, tetapi banyak berkisar soal penderitaan dan kezaliman dilakukan terhadap rakyat Palestin di Gaza. Ia bukan sahaja cerita malang dan derita bagi umat Islam, tetapi menggambarkan lesunya ruh perjuangan pimpinan umat ini. Rakyat dipukul, ditembak, wanita, anak kecil, dan membakar semangat dan menyayatkan perasaan ramai. Bukan saja umat Islam, Arab, bukan Arab, tapi ramai juga yang menunjukkan rasa bantahan mereka di seluruh dunia. Kita lihat ada kelesuan di kalangan pimpinan umat. Apa yang disuarakan mereka? Di bedil hari-hari tidak ada bantahan. Kemudian ada yang mengatakan minta dihentikan bedilan. Paling kuat suara dari kerajaan Malaysia minta adakan sidang khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Bila nak ada sidang khas? Bila selesai sidang khas, ada usul Amerika Syarikat akan bantah. Sementara itu, bom, bunuh terus berlaku di Gaza. Saya memang di Turki dan diminta untuk sedikit sebanyak secara kecil, saya tidak ada jawatan besar, membantu rakan-rakan menghubungi kawan-kawan kita, baik pimpinan Hamas, pimpinan Syria, Iran, dan negara-negara Arab lain. Kita bersyukur kurang-kurangnya pimpinan Turki, Presiden Abdullah Gül dan Perdana Menteri Tayyip Erdogan satu-satunya mengambil inisiatif dan menunjukkan keberanian mereka. Pertama, di antara negara yang pertama selain dari Iran yang membantah tindakan Israel sebagai rejim yang ganas dan yang disebut oleh Tayyip Erdogan sebagai negara pengganas, state terrorism. Tetapi setakat buat kenyataan tidak cukup. Harus memaksa pemimpin-pemimpin Arab tertentu membuka ruang supaya ada laluan bagi penduduk-penduduk Gaza, mengurangkan derita mereka dan menunjukkan sikap keras Arab menolak kebiadaban Israel yang terus-menerus. Mustahil
Israel mampu berbuat demikian. Kalau pimpinan umat di sekeliling itu, terutama negara Arab, punya wibawa, punya kecekalan, keberanian, roh jihad, roh Islam, berani dan tegas, mustahil Israel boleh berani biadab something sedemikian rupa. Justru kerana pimpinan kita lemah, kurang akhlak, menggunakan kuasa memunggah kekayaan, zalim terhadap rakyat mereka sendiri. Sebab itu musuh menimbulkan malapetaka kepada kita. Ini pengajaran buat kita. Sebab itu, saudara sekalian, jangan kita ambil sambil lewat. Semua orang boleh bangun menjerit marah kepada Israel. Yang zalim pun nanti akan menjerit sama. Tetapi tidak akan berkesan. Keupayaan kita melawan manusia yang durjana, yang zalim, ialah kerana dengan kekuatan akidah, akhlak dan syakhsiyah kita. Ini pokok pangkal. Kalau pimpinan sibuk memunggah kekayaan, gelap mata dengan wang, ringgit, rakus dengan kuasa, apa artinya kalau ratusan nyawa hilang? Jangankan nyawa orang lain bukan Islam, yang Islam pun tidak ada kesan kepada mereka. Padahal Islam menuntut kita melaksanakan keadilan dan merasa keteritan derita semua rakyat, sama ada Muslim atau bukan Islam. Kalau di Malaysia baik Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Dayak, itu derita mereka, derita yang kita harus rasakan. Tapi ini bukan berlaku. Sebab itulah saya sampaikan mesej kepada Tunggu Presiden PAS, minta izin dilepaskan dari hadir dalam perarakan penamaan calon kerana diminta oleh teman-teman di Turki untuk terus di sana 1 hari lagi. Bukanlah maknanya saya astagfirullahaladzim, bukan maknanya saya bantu, tapi sekurang-kurangnya mereka mahu teman bicara dan membantu menghubungi beberapa tokoh-tokoh tertentu. Malah mereka minta saya di sana 2 hari berikutnya, tapi saya minta balik karena saya kata sementara kita tidak melupakan derita penduduk-penduduk Gaza dan pimpinan Hamas. Kita juga ada agenda yang perlu kita teruskan di sini. Sudah saya sebut Hamas, walaupun Hamas disebut oleh Israel dan Amerika Syarikat dan beberapa negara lain sebagai kumpulan pengganas. Sudah, kita harus faham, Gaza itu dijajah oleh Israel. Bukan setakat dijajah, sumber makanan, perubatan, bantuan dan hidup disekat. Gaza itu satu kawasan kecil dengan jumlah penduduk yang paling padat di dunia, masih dikepung. Jadi bukan sekadar tindakan Israel itu zalim untuk menghukum rakyat kerana memilih Hamas, itu juga satu tindakan zalim. Sebab itu PAS dari awal saya ucap tanya kepada Tuan Guru Ustaz Hadi, pimpinan PAS, mengambil pendirian yang tegas, menghormati hak rakyat Palestin memilih pimpinan mereka. Dan ini di antara perbezaan kita dari segi dasar dengan UMNO. Kita katakan tidak ada sebab kita menolak Hamas kalau itu pilihan rakyat Palestin. Rakyat Gaza memilih Hamas. UMNO dan Kerajaan Barisan Nasional baru-baru ini, bila datang wakil Hamas, itu tidak diiktiraf oleh mereka.